Okey, tugasan pembentangan. Tajuk fakta sains dalam Al-Quran berkenaan kejadian manusia dan kaitannya dengan kajian sains. Okey, pada hari ini kita akan berbincang tentang membuat forum tentang yang bertajuk fakta saintifik dalam Al-Quran berkenaan dengan kejadian manusia dan kaitannya dengan kajian sains. Saya Muhammad Nafirin Berizat sebagai moderator, Muhammad Anwar bin Yari sebagai panel yang pertama dan akan membincangkan tentang kejadian manusia dari sudut Al-Quran, dan panel yang kedua Khairul Hakim bin Kamaruddin yang akan membincangkan tentang kejadian manusia dari Al-Quran dan sains, dan panel yang terakhir Fakhri Arsyad bin Farouk Afiro yang akan membincangkan tentang kejadian manusia dari sudut sains. Pengenalan. Di dalam Al-Quran telah dinyatakan bahawa Allah yang telah menciptakan manusia bermula dari tanah, bukan sperma manusia. Dalam keadaan manusia yang penuh kejahilan dalam segala hal, maka agama Islam telah turun ke dunia untuk menerangi manusia yang dalam kegelapan dan telah diterangi dengan keagamaan yang benar demi keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Di dalam sains moden, sarjana-sarjana barat telah mengutarakan proses ini. Sarjana barat seperti Aristotle telah mengemukakan teori abiogenesis, tetapi telah ditolak oleh sarjana lain, terutamanya Charles Darwin. Hal ini telah membuktikan bahawa teori barat tidak relevan kerana tidak boleh dibuktikan secara saintifik dan hanya percaya kepada apa yang dikaji. Apakah maksud manusia? Dari bahasa Arab, Al-Bashar atau perkataan yang sama erti dengannya seperti An-Nas, Al-Insan yang bermaksud lupa. Okay, dalam surah At-Tin ayat 4 yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Malaikat telah sujud kepada Nabi Adam AS setelah diciptakan oleh Allah sebagai satu tanda penghormatan yang agung. Adam AS bukanlah makhluk Homo erectus seperti yang dikatakan oleh teori Darwin. Okey, jadi kita akan membincangkan kejadian penciptaan manusia menurut Al-Quran yang akan dibincangkan oleh panel yang pertama. Assalamualaikum, saya Muhammad Anwar. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membincangkan kejadian penciptaan manusia menurut Al-Quran. Nabi Adam. Peristiwa penciptaan Nabi Adam dan sejarah hidupnya sebagai bapa manusia sangat menarik dibaca dan dikaji. Kita menceritakan kejadian Nabi Adam, kehidupan dan pasangannya di syurga, permusuhannya dengan Iblis dan kisah anak-anaknya. Nabi Adam diciptakan Allah SWT tanpa ibu bapa dan berasal dari tanah. Dapat beberapa elemen penting penciptaan sebagaimana diberitahu Al-Quran. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat bencana menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih memujimu dengan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ciptaan Nabi Adam, peringkat turab tanah bumi. Ia bermula dengan peringkat pengumpulan tanah bumi dalam bentuk turab iaitu tanah berdebu. Allah menjelaskan proses ini dalam firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya perumpamaan ciptaan bisa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam daripada turab, kemudian berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, jadilah dia. Al-Imran ayat 59. Peringkat kedua, peringkat tin, tanah liat. Pada peringkat ini Allah
Ta'ala menyaringkan debu untuk mendapatkan saripatinya, di mana Allah mengambil satu bahagian yang benar-benar suci dan bersih. Seterusnya, pati itu dicampurkan dengan air membentuk tanah liat atau tanah lekat. Di peringkat ini, Allah menciptakan Adam dalam bentuk manusia. Lembaga Adam AS ini kekal selama 40 tahun. Di peringkat Hama Hasnun, tanah yang berbau. Peringkat ini kekal selama 40 tahun. Kemudian peringkat Salsal, tanah yang keras. Peringkat seterusnya ialah membentuk struktur tanah yang keras umpama tubuh. Peringkat ini juga mengambil masa 40 tahun. Oleh itu, gunakanlah proses kejadian Adam selama 120 tahun sebelum penghidupan roh oleh Allah. Dengan ini, peringkat ini merupakan peringkat terakhir dalam proses pembentukan fizikal Adam. Maksud firman Allah, dia menciptakan manusia daripada tanah kering seperti ketika Ar-Rahman 14. Peringkat yang seterusnya ialah peringkat nafal roh, penghidupan roh. Setelah proses di atas selesai, maka Allah meniupkan roh ke dalam jasad Adam. Dengan penghidupan roh ini, berarti sempurnalah pembentukan kejadian Adam, sama ada secara fizikal maupun spiritual. Dengan itu juga seluruh organ dan sistem tubuhnya berfungsi. Ya apa? Hawa diceritakan Al-Quran sebagai pasangan Nabi Adam. Dua-duanya bersama melanggar perintah Allah SWT kerana terlupa. Dan akibat kegunaan iblis dan Hawa digambarkan seperti. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dan jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu sama isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan yang bagi orang-orang yang berfikir. Kedua, dan Allah SWT telah menjadikan kamu berpasang-pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan kamu daripada pasangan-pasangan kamu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rezeki kamu daripada benda-benda yang baik. Apabila kita amati proses kejadian manusia kedua ini, maka secara tak langsung hubungan manusia laki-laki dan perempuan melalui perkahwinan adalah usaha menyatukan kembali tulang rusuk yang telah dipisahkan dari tempat semula dalam bentuk yang lain. Dengan perkahwinan itu, maka lahirlah keturunan yang meneruskan generasi sumber. Nabi Isa diciptakan tanpa bapa lelaki, bapa atau lelaki. Baginda dilahirkan ibunya Maryam yang tidak pernah disentuh mana-mana lelaki. Nabi Isa juga diberi mukjizat boleh bercakap suatu kecil bagi menjawab tuduhan bahawa ibunya telah berzina. Pertama, sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah SWT adalah sama seperti kejadian Nabi Adam. Allah SWT telah menciptanya dari tanah lalu berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka jadilah ia. Yang kedua, dan juga satu kisah pendengar lagi iaitu Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa, seorang perempuan yang telah memelihara kehormatan dan kesucian dari disentuh lelaki tanpa, tetapi oleh sebab kami telah ditakdirkan dia mendapat anak, maka perintahkanlah Jibril meniup masuk ke dalam kandungan tubuhnya dari roh. Kami dan sekalipun Maryam itu hidup di antara kaum kafir, iaitu mengakui kebenaran kalimah-kalimah Tuhannya serta kitab-kitabnya, dan ia menjadikan dari orang-orang yang taat. Okey, terima kasih atas penerangan yang sangat teliti daripada panel yang pertama. Sangatlah terperinci daripada Nabi Adam, Hawa dan Nabi Isa. Okey, jadi untuk panel kedua, bagaimanakah kejadian penciptaan manusia dari sudut Al-Quran dan dari sudut sains? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ahli panel nombor 2, Kak Hakim bin Kamaruddin. Okey, penciptaan manusia menurut Al-Quran dan juga sains. Okey, penciptaan manusia kita ada 6 peringkat. Bermula dengan Nabi Adam AS dan Hawa, manusia kemudian berkembang biak melalui proses penyawaan benih perempuan dan lelaki di dalam rahim. Proses kejadian manusia agak terperinci dibagi dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Okay, antaranya kita ada 6 peringkat. Peringkat 1, nutfah, iaitu peringkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama, ianya bermula setelah berlaku percampuran air mani dan juga darah.
Maksud firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 2, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis air mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan yang menjadikan dia mendengar dan melihat. Ini untuk peringkat 1. Dan peringkat 2, alaqah. Peringkat pembentukan alaqah ialah pada hujung minggu pertama, hari ke-7. Pada hari yang ke-7, telur yang sudah disenyaukan itu akan tertanam di dinding rahim. Qarar makin. Selepas itu kami mengubah nutfah menjadi alaqah. Allah berfirman, kemudian kami mengubah nutfah menjadi alaqah. Al-Mu'min ayat 14. Untuk peringkat 3, mudghah. Pembentukan mudghah dikatakan berlaku pada minggu ke-4. Perkataan mudghah disebut sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Hajj ayat 5 dan surah Al-Mu'minun ayat 14. Firman Allah yang bermaksud, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Al-Mu'minun ayat 14. Okey. Untuk peringkat ke-4, pada peringkat ini iaitu minggu ke-5, ke-6 dan ke-7 ialah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Firman Allah yang bermaksud, lalu kami mengubah pula mudghah itu menjadi izam dan kemudiannya kami membalutkan izam dengan daging. Al-Mu'minun ayat 14. Okay, peringkat ke-5, nasyah khalaqan akhar. Pada peringkat ini iaitu menjelang minggu ke-8, beberapa perubahan lagi berlaku. Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya. Kukunya pun mula tumbuh. Pada bulan ke-4, pembentukan ini menjadi cukup lengkap menyebabkan kaki prenatal bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Walaupun perubahan tetap, perubahannya hanya pada ukuran bayi sahaja. Okay, ini pada peringkat ke-5 ni maksudnya dia dah nak jadi baby lah. Untuk peringkat yang ke-6 iaitu peringkat terakhir, nafur roh, iaitu peringkat peniupan roh. Para ulama Islam menyatakan bilakah roh ditiupkan ke dalam jasad yang sedang berkembang, mereka hanya sepakat mengatakan peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh termasuk organ seks. Nilai kehidupan mereka pun bermula sejak di dalam rahim lagi. Ketika dalam rahim, perkembangan mereka bukanlah proses perkembangan fizikal semata-mata, tapi telah pun mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ikatan kesaksian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Raf ayat 172. Dengan entiti roh dan jasad saling membantu untuk meningkatkan martabat dan kejadian insan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk peringkat yang ke-6, iaitu peringkat yang terakhir apabila bayi tadi telah mencukup sempurna jasadnya, maka peniupan roh akan ditiupkan ke dalam bayi tersebut. Maka bermulalah kehidupan bayi itu pada kali pertamanya. Okay, sampai situ saja daripada saya, Khairul Hakim, ahli panel nombor 2. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada panel kedua yang menerangkan tentang kejadian manusia yang dikaitkan dengan Al-Quran dan sains. Yang kita dapat tahu, kita daripada nutfah, sperma, alaqah, seketul darah, mudghah, daripada seketul daging, lepas tu tulang, lepas tu tulang yang dibalut dengan daging, lepas tu nasyah khalan akhar, dan last sekali tiupan roh kepada janin tersebut. Okey, penerangan yang sangat terperinci. Okey, jadi sekarang kita akan teruskan dengan bagaimanakah kejadian manusia menurut sains. Okey, jadi diminta panel ketiga untuk memberikan penerangan.
Assalamualaikum. Boleh jelas suara saya? Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada moderator Muhammad Nasruddin Berrohizat. Yang pertama sekali untuk membincangkan tentang kejadian manusia menurut sains. Seperti yang diperkatakan tadi oleh Muhammad Anwar sendiri bahawa manusia pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Okey. Kalau menurut kepada sains, yang pertama sekali apabila bercakap daripada sudut sains, ianya adalah bermula dengan teori. Kerana manusia fitrahnya akan berfikir, dan apabila berfikir maka mereka mengeluarkan satu teori. Tetapi teori itu sendiri bukanlah satu fakta, kerana teori hanya sekadar teori tanpa bukti yang sahih. Okay, yang pertama sekali tentang kejadian manusia, kita ada teori abiogenesis ataupun dikenali sebagai generatio spontanea, iaitu daripada fahaman Aristotle pada tahun 384 hingga 322 Masihi. Teori abiogenesis ni ialah teori yang menyatakan bahawa makhluk yang hidup berasal daripada benda yang mati. Okay, begitulah pandangannya di masa lampau. Ini terjadi kerana pada zaman dulu mereka mendapat fakta dengan apa yang mereka lihat. Maksudnya melalui pemerhatian mereka. Okay, jadi seperti itulah mereka menganggap bahawa ikan dan katak berasal daripada lumpur. Sebab mereka melihat ikan dan katak akan timbul daripada lumpur. Jadi mereka menganggap bahawa ikan dan katak ini adalah makhluk yang hidup berdasarkan makhluk yang mati. Okay, penganut daripada abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristotle, yang kemudiannya Anthony van Leeuwenhoek, seorang Belanda pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Okay. Tetapi teori ini seperti yang diperkatakan tadi, teori hanyalah sebagai teori tanpa bukti yang sahih. Okay. Teori abiogenesis tadi telah disangkal oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan lain. Maka mereka membuat satu pemerhatian dan terciptalah teori yang kedua, iaitu teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal usul kehidupan yang menyatakan bahawa makhluk hidup berasal daripada makhluk hidup yang lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini ialah Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Okey. Yang pertama sekali adalah Francesco Redi. Francesco Redi membuktikan bahawa larva yang muncul bukan berasal daripada daging, melainkan telur lalat. Kalau kita tengok gambar di atas, eksperimennya ialah ia memasukkan satu daging ke dalam satu bekas, dan apabila bekas itu dibiar terbuka, ianya mendapati terhasilnya lalat-lalat kecil yang berharu, lalat kecil yang membiak. Tetapi apabila bekas ditutup, tiada lalat kecil yang membiak. Jadi dia beranggap bahawa kehidupan berasal daripada telur. Seperti mana telur lalat itu, maka lalat yang baru terhasil. Jadi ianya mengemukakan satu teori omno vivo ex evo. Semua makhluk hidup berasal daripada telur. Kemudiannya, eksperimen dan dapatan daripada Francisco Redi tadi telah dibaik pulih oleh Lazzaro Spallanzani, iaitu ianya membuktikan bahawa organisma tidak lahir daripada benda mati iaitu air, melainkan daripada makhluk hidup lain. Okey, maksudnya kat sini dia menambah baikkan daripada dapatan hasil kajian Francisco Redi ini dengan dapatan yang baru. Untuk eksperimen untuk Lazzaro Spallanzani ini, kita boleh lihat di situ apabila ianya membuat satu uji kaji air, dan daripada air itu terhasilnya satu hidupan baru. Jadi dekat sini dia menganggap bahawa semua telur tu bukanlah daripada benda yang mati, iaitu daging tu.
yang itu daging daripada Francisco Redi, tapi ianya berasal juga daripada benda yang hidup, iaitu telur itu berasal daripada telur benda yang hidup, iaitu dia mendapatkan teori baru omni ovo ex vivo, semua telur berasal daripada makhluk hidup. Seterusnya, apabila dia punya kajian ini telah dibuat, maka Louis Pasteur ni dia mengambil kajian itu pula dan membaiki pulih, sehingga kan dia membuat satu eksperimen baru. Louis Pasteur membuktikan bahawa mikroorganisma yang muncul dari air itu, air yang dalam uji kaji itu, bukan berasal daripada air itu sendiri, tetapi daripada mikroorganisma yang ada di luar. Okey, dia punya eksperimen, dia masukkan dalam satu eksperimen air dalam satu tabung uji, dan dia dapati apabila dia penutup botol kaca tu, dia mendapati bahawa tiada organisma terhasil. Tapi apabila dia buka, dia ada organisma terhasil. Maksudnya organisma tu mungkin melalui bakteria yang ada di udara dan sebagainya. Jadi dia pun membuat satu kesimpulan teori, iaitu omni vivum ex vivo, iaitu semua makhluk hidup berasal daripada makhluk hidup itu sendiri. Ini adalah teori biogenesis yang diasaskan oleh mereka bertiga. Kemudian semakin bertambah zaman, manusia semakin berfikir dan membuat teori yang baru. Kerana teori tadi itu hanyalah sebagai teori, bukanlah fakta sebenar-benarnya. Jadi kita ada teori yang terbaru, iaitu teori evolusi daripada Charles Darwin yang terkenal. Okey, ianya daripada 1809 hingga 1882. Teori Darwin menyatakan lebih kurang 2.3 hingga 1.4 juta tahun dulu munculnya Homo habilis. Seperti yang kita lihat pada gambar yang kedua daripada kiri, iaitu Homo habilis, iaitu berasal daripada kera, iaitu monyet. Homo habilis ni dia berasal, ini merupakan kumpulan Homo yang pertama yang muncul. Maksudnya ia berevolusi daripada kera kemudian menjadi Homo habilis. Lepas itu, lebih kurang 1.8 hingga 1.3 juta tahun yang dulu, Homo erectus muncul. Dekat sini dia nak katakan daripada kera ke Homo habilis dan Homo habilis ke Homo erectus. Iaitu kalau kita lihat pada gambar, lelaki yang memegang makhluk yang memegang seperti obor api itu adalah Homo erectus. Homo erectus muncul. Spesies-spesies Homo ini dia berevolusi semakin lama semakin menjadi manusia. Jadi sebelum Homo sapiens, iaitu manusia sendiri, ada Homo neanderthalensis, iaitu mereka muncul 6,000 ke 3,000 tahun dahulu. Okay. Setelah geng-geng ni evolusi, barulah munculnya Homo sapiens. Okay. Kajian barat menyatakan bahawa kita manusia adalah spesies Homo sapiens, iaitu spesies yang berevolusi daripada Homo neanderthalensis dan Homo erectus dan Homo habilis. Maksudnya mereka menyatakan bahawa kita ni berasal daripada kera. Okey, dan ini adalah satu tanggapan yang salah, kerana apabila penciptaan Nabi Adam seperti yang diceritakan oleh saudara kita tadi, Muhammad Anwar, bahawa Nabi Adam itu sendiri sudah cukup sifatnya dan ianya pun boleh berkata-kata dan diciptakan dengan penuh keistimewaan, iaitu mereka boleh berfikir. Jadi teori ini ditentang sekuat-kuatnya oleh ramai pihak dan sekarang ni masih menjadi teori kerana tiada bukti yang sahih. Okay, itu sahaja untuk pandangan tentang kejadian manusia menurut sains. Tetapi kita sebagai umat Islam harus berpegang pada Al-Quran dan hadis tentang apa-apa jua kajian kita. Terima kasih kepada panel yang ketiga atas penjelasan tentang bagaimana kejadian manusia dari segi sains yang ditolak, yang terang-terang ditolak oleh orang Islam. Yang kita tahu daripada teori abiogenesis dan antara tokoh yang membuat eksperimen Louis Pasteur dan terlahirnya teori evolusi yang pelik, yang tidak diterima
dan sangatlah terperinci. Okey, jadi selepas ini saya akan bertanyakan kepada setiap seorang panel tentang tahap-tahap pembentukan manusia. Okey, jadi daripada panel ketiga, boleh terangkan tentang kejadian manusia dari segi sains. Okey, terima kasih kepada moderator. Okay, yang pertama sekali, apabila berbincangkan tentang penciptaan manusia daripada sudut sains, kita ada 3 tahap. Tahap yang pertama disebut sebagai tahap pre-embryonic. Tahap pertama ini, zygote, tubuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpal sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Iaitu zygote ni adalah daripada sperma dan ovum yang telah bercampur dan membuatkan satu proses mitosis dan terlahirnya zygote. Okay. Seiring pertumbuhan zygote yang semakin membesar, sel-sel penyusunnya pun mengatur diri mereka supaya membentuk pada 3 lapisan. Jadi itu adalah tahap pertama penciptaan manusia daripada sudut sains. Okay, jadi tepat dan padat penerangan daripada panel ketiga. Okey, jadi kepada panel yang kedua, adakah ada tahap lain selain daripada embryonic yang boleh diterangkan? Okey, selain daripada tahap 1 tadi, selepas jadinya tahap 1, kita berlangsung kepada tahap kedua. Tahap kedua ini berlangsung selama 5,5 minggu. Pada masa ini, bayi disebut sebagai embryo. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mula terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Maksudnya bayi kat sini, dia bukan betul darah, tapi dia telah berbentuk darah. Dia telah berbentuk ada seperti manusia biasa lah. Mempunyai tangan, kaki, badan, kepala. Pada tahap kedua ini, roh belum ditiupkan lagi ke dalam bayi tersebut. Okay, ini untuk terima kasih. Maafkan saya. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada panel yang kedua. Okey, jadi kepada panel yang pertama, apakah lain-lain tahap yang ada pada penciptaan manusia ini? Seterusnya ialah tahap fetus. Dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimulai sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran. Ciri khusus tahap ini adalah terlihatnya fetus merupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu dan perkembangan berlanjut hingga minggu kelahiran. Okay, terima kasih kepada panel yang pertama. Jadi itu adalah penciptaan manusia daripada embrio, fetus yang kita tahu, yang sekumpulan darah, terbentuknya seketul daging, lalu terbentuknya kepala, kaki. Okey, jadi di sini ada sedikit video yang menceritakan tentang penciptaan manusia dari sudut sains.
itu sahaja video dari kami. Okey, jadi kesimpulan daripada forum ini, kita tahu kejadian manusia terbahagi kepada dua teori, iaitu teori barat dan teori Islam. Melalui teori barat, pada mulanya dipercaya, tapi akhirnya diragui oleh golongan intelektual dan dianggap tidak relevan. Dan hanya teori Islam masih relevan dan terbukti sehingga kini. Okey, oleh itu, manusia dianggap mulia dan sebaik-baik kejadian di bumi. Manusia juga telah menjadi khalifah di muka bumi ini dengan menjalankan tanggungjawab dan tugasan mereka. Tanggungjawab itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia haruslah memikul amanah ini dengan penuh bertanggungjawab supaya kita tidak dipandang hina oleh masyarakat. Okay, bagi memikul tanggungjawab ini, pengisian rohani dan pemantapan akidah adalah sangat penting bagi melancarkan tugasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita seterusnya harus menghargai darjat yang telah dikenalkan oleh Allah kepada kita, dan kerana kita adalah semua kejadian yang telah diciptakan Allah. Okey, kesimpulan lainnya untuk terjemahan daripada surah An-Nas, yang bermaksud Allah menjadikan orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka. Khalifah yang berkuasa, dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, dan telah diredainya untuk mereka, dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketertutupan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepadaku dan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur hingga sesudah itu, maka mereka itu orang-orang yang derhaka. Sekian, terima kasih. Dan ini sebagai untuk rujukan lainnya. Terima kasih. Terima kasih.